Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pihak supaya tidak terus mempolitikkan soal belanjawan 2024. Jelasnya, meskipun berbeza perjuangan parti, tetapi dalam soal ekonomi dan imej negara, semua pihak perlu bersatu dan tidak mempolitik isu berkenaan. Jangan dilihat bajet sesatu tahun ini sebagai bajet yang hanya dilihat dalam konteks keperluan semasa saja, tetapi juga harus dilihat untuk jangka pendek dan jangka sederhana. Kita mempunyai rancangan tiap-tiap 5 tahun dan ini harus dilihat begitu, ya. Biarlah kita berbeza pandangan politik, tetapi dalam soal ekonomi, soal imej negara, kita hendaklah tidak mempolitikkannya. Kementerian Pendidikan yang mendapat peruntukan terbesar menerusi Belanjawan 2024 komited memastikan agenda dalam belanjawan itu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Menterinya Fadil Nasuddin berkata peruntukan RM58.7 bilion itu bakal menyokong dasar pendidikan masa depan negara. Bajet ini kita sambut dalam dua perspektif yang kita rasa inilah perjuangan kita dalam sisi pendidikan manusiawi selama ini. Pertama adalah soal akses. Apabila 26 buah sekolah diluluskan, ini adalah kelulusan untuk pembinaan sekolah terbesar pernah KPM terima, dan juga dengan peluasan prasekolah juga 26. Kemudian 18 blok bangunan untuk murid berkebutuhan khas, dan alhamdulillah yang paling penting juga dalam konteks dasar adalah jelajah masa depan, pendidikan masa depan negara. Peningkatan peruntukan sebanyak RM4.89 bilion kepada Kementerian Kesihatan membolehkan lebih banyak inisiatif dan projek pembangunan kesihatan dapat dilaksanakan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata peruntukan RM41.22 bilion itu mampu meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan negara. Juga kita akan bagi tumpuan, ya, dan ini semua bertepatan dengan apa yang kita telah gariskan dalam kertas putih kesihatan yang kita bentangkan di Parlimen tempoh hari. Jadi kita akan melihat ke tonggak-tonggak itu untuk memberikan yang pertama, yang paling penting ialah dari sudut sistem delivery kita lah. Kemudian ada juga yang kita berikan tumpuan yang kedua yang juga kita masukkan dalam bajet pada kali ini ialah tumpuan kepada tonggak kedua, itu promosi kesihatan. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menyambut baik dana RM90 juta diperuntuk bagi insentif filem negara. Sebelum pandemik, kita menyaksikan banyak syarikat perfilman datang ke Malaysia untuk buat penggambaran. Tapi akibat pandemik dan masalah-masalah seperti itu, ada kesan, ya, termasuk kepada beberapa studio besar seperti di Johor, Iskandar Malaysia Studios, ya. Jadi saya harap ini akan dapat membantu. Berhubung penurunan duti hiburan kepada sifar bagi artis tempatan dan 25% hingga 10% bagi artis luar, Fahmi turut menerima respons positif dari pemain industri. Peruntukan tambahan RM10 juta kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN dalam Belanjawan 2024 disambut baik. Peruntukan itu selari dengan cabaran dihadapi kementerian itu menerusi pelaksanaan subsidi bersasar yang dirancang pihak kerajaan seperti pemantauan dan penguatkuasaan. Bagi tujuan itu, pemangku menterinya Dr. Armizan Muhammad Ali berkata, kerangka perunjangan akan diperkukuh menerusi pindaan Akta Persaingan 2010 bagi menambah bilangan pegawai penyiasat Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC). Ia bertujuan menangani pelbagai isu berbangkit termasuk gejala kartel. Penganjuran Hari Sukan Negara HSN yang bertujuan membudaya dan merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat menerusi amalan gaya hidup cergas selaras dengan kerangka Malaysia Madani dan visi Sukan Negara 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kepentingan kegiatan sukan seharusnya dimulakan di peringkat awal lagi. Justru Kementerian Belia dan Sukan diminta menjalin kerjasama lebih erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Hari Sukan Negara 2023 di Dataran Putrajaya.
Di Pulau Pinang, seramai 116,000 orang menyertai HSN peringkat Pulau Pinang terbabit dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan bermula seawal jam 7 pagi. Hari Sukan Negara peringkat negeri Melaka dimeriahkan dengan pelbagai pengisian yang menarik lebih 10,000 penyertaan. Lebih 2,500 pengunjung menyertai HSN 2023 di Langkawi. Antaranya acara menarik ialah aerobik dan zumba, explore race, santai ride, sukaneka, street soccer challenge dan memanah. Manakala di Labuan, hampir 20,000 peserta menjayakan penganjuran HSN 2023 peringkat Labuan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. HSN peringkat negeri Pahang 2023 turut disambut meriah dengan kehadiran lebih 8,000 peserta. Di Kedah pula, 11,000 peserta memeriahkan sambutan HSN peringkat negeri Kedah yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungalaya. Baik, berita wilayah kita teruskan dengan laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan tinjauan imej satelit semasa. Dapat diperhatikan pada ketika ini, kelompok awan aktif di rantau negara kini tertumpu di sekitar bahagian tengah dan utara Semenanjung serta di bahagian barat Sarawak serta di kebanyakan kawasan di Sabah. Untuk laporan terperinci, kita beralih pada tinjauan radar semasa. Pada ketika ini, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di sekitar Semenanjung diperhatikan sedang berlaku di selatan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang, daerah Hulu Selangor dan Gombak dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan cuaca lembap terutama sedang berlaku di bahagian tengah Semenanjung, negeri Kelantan dan juga di pedalaman negeri Terengganu kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca lembap kini diperhatikan sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman dan tengah Sarawak serta di bahagian pedalaman dan sandakan di Sabah. Keadaan cuaca ini kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian Semenanjung iaitu di bahagian negeri Kelantan, Terengganu dan juga sepanjang kawasan perairan di bahagian barat Semenanjung Malaysia. Seterusnya pula di Sabah dan Sarawak, pada awal pagi nanti keadaan cuaca hujan dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan juga di sepanjang kawasan berhampiran pantai di bahagian barat dan timur Sabah. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Dengan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir berpotensi menyebabkan pada kerosakan yang pada struktur yang tidak kukuh dan kejadian banjir kilat. Dan seterusnya untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di laman sosial rasmi seperti yang tertera. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak berharap peruntukan belanjawan 2024 diagih serta diurus dengan baik. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih. Peruntukan Persekutuan untuk Pembangunan Sarawak serta peruntukan yang akan disalurkan menerusi pelbagai kementerian dan agensi seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024 semalam memerlukan pengurusan pengagihan yang betul. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri menerusi agensi bertanggungjawab perlu merumuskan cara pengagihan dana-dana tersebut dengan betul agar dimanfaatkan sepenuhnya seperti tujuan sebenar peruntukan. Sosial media dan sebagainya. Tegasnya, jika tidak diatur dengan baik dan digunakan sebaiknya, peruntukan tersebut hanya akan mendatangkan kegagalan dan pembaziran selain hanya memanfaatkan sesetengah pihak sahaja. Tapi kita tidak mahu dana itu besar ini nanti. The last few years we have seen a lot of this dana not being well spent. Ada pegawai-pegawai kementerian atur kontrak untuk diri dia sendiri dan sebagainya. Probably 1/4 or half of the jumlah might have gone elsewhere. Datuk Seri Abdul Karim mengulas peruntukan 5.8 juta ringgit dan kadar pemberian khas interim 300 juta ringgit yang diumumkan bagi pembangunan Sarawak dalam belanjawan tahun depan. Menyentuh mengenai pelantikan Wakil Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, beliau berkata ia merupakan perkembangan yang bagus bagi memastikan Sarawak mendapat dana setimpal dengan sumber hasil bumi yang diperoleh dari Sarawak. Wakil LHDN tersebut akan terlibat dalam rundingan peratusan yang layak diterima Sarawak dan bukan sekadar menerima bulat-bulat jumlah yang diberikan seperti sebelum ini. Mengulas mengenai pelepasan cukai khusus untuk pembelian peralatan dan aktiviti sukan terhad sehingga RM1,000 pula, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Bakat menyambut baik usaha tersebut yang dilihat akan membantu dan menggalakkan lebih ramai golongan muda menyertai aktiviti sukan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawaniko memberitahu RM5.8 bilion peruntukan pembangunan untuk Sarawak memperlihatkan keprihatinan Kerajaan Perpaduan terhadap suara rakyat negeri ini. Ia juga mencerminkan kepercayaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kesungguhan kerajaan negeri membangunkan Sarawak. Beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana peruntukan untuk Sarawak dalam belanjawan kali ini turut meningkat berbanding RM5.6 bilion yang diagihkan dalam belanjawan 2023 walaupun Sarawak mempunyai reserve negeri yang kukuh. Unity government kuda meri kita ukai semina mai tang ya lebih lagi dari kesubak ya. Jadi nyak nunjuk ke kita nadai dia bagi orang ada CP yang orang benai lebih laban sudah nemu kita endang sikit maiwah macam-macam langkah macam dasar-dasar kekenangan mansang ke diri. Beliau ditemui pemberita selepas program Randau Pemansang YFM Iban di RTM Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga penasihat di Pejabat Premier Sarawak memaklumkan kerajaan negeri telah memperkenalkan tanaman padi hybrid bagi meningkatkan pengeluaran padi dan beras untuk mendepani isu keterjaminan makanan. Ketika ini, tahap sadar diri beras Sarawak hanya 36%, manakala selebihnya masih bergantung pada beras import. 4 kawasan yang telah dikenapasti untuk tanaman padi hybrid adalah di Lubuk Pungkur Gedong, Tanjung Bijat di Sri Aman, Sepauh di Betong dan Tanjung Purun di Lundu. Langkah itu diyakini dapat memenuhi keperluan rakyat Sarawak. Masih lagi mengenai belanjawan 2024, peruntukan berjumlah RM350 juta untuk industri pelancongan dalam belanjawan 2024 Malaysia Madani amat bertepatan bagi tujuan promosi produk pelancongan di negara ini termasuk di Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, Sarawak merupakan sebuah negeri yang besar dan terdapat banyak tempat menarik yang belum diterokai serta dibangunkan sebagai produk pelancongan. Ini termasuk beberapa kawasan rekreasi seperti air terjun yang popular di media sosial yang mampu menjadi tarikan pelancong.
Walau bagaimanapun, tempat-tempat seperti itu masih tidak mempunyai kemudahan infrastruktur seperti akses jalan raya serta liputan telekomunikasi. Justru beliau berharap Sarawak akan mendapat agihan sewajarnya daripada peruntukan tersebut bagi memacu industri pelancongan negeri. So I guess when we talking about doing a lot very aggressive, therefore we need an aggressive funding also, aggressive funding so that will speed up kita punya planning. Datuk Snowden berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan pelepasan larian amat tadika St. Faith di Kuching. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan peruntukan itu merangkumi penganjuran kempen melawat Malaysia 2026 untuk tujuan promosi dan penganjuran acara pelancongan dalam dan luar negara serta bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan dalam menganjurkan aktiviti seni dan budaya. Bilangan keahlian dalam Kesatuan Sekerja di Malaysia masih rendah. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia, Kamal Pardi berkata, jumlah keahlian dalam Kesatuan Sekerja pada ketika ini hanya 960,000 orang berbanding jumlah penduduk Malaysia yang bekerja iaitu lebih 16 juta orang. Ketika ini, terdapat lebih 760 kesatuan sekerja yang berdaftar di seluruh negara. Sebagai itu, beliau meminta ahli-ahli kesatuan sekerja di negeri ini untuk mempergiatkan usaha lagi menarik lebih ramai keahlian dalam kesatuan mereka. Di Sarawak, terdapat 70,000 pekerja yang berdaftar dengan kesatuan sekerja. Kamal berkata demikian dalam ucapan perasmian program tanggungjawab sosial korporat di Rumah Seri Kenangan Kuching, Jalan Kuching Serian hari ini. Dalam pada itu, beliau berharap rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja pindaan 2022 akan turut diluluskan di peringkat Dewan Negara selepas diluluskan di Dewan Rakyat pada 10 Oktober lalu. Katanya, kelulusan itu penting bukan sahaja bagi menjadikan Akta Kesatuan Sekerja yang diguna pakai di Malaysia adalah setaraf dengan peringkat antarabangsa. Malah, ia juga bakal membolehkan lebih banyak penubuhan dan keanggotaan kesatuan sekerja di samping menambah baik faedah-faedah kepada pekerja. Seorang lelaki warga emas dilaporkan hilang selepas disambar seekor buaya di Sungai Sekerang di Seri Aman pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Cawang Beringai, 67 tahun dari Rumah Panjang Baloi, Skim Sekerang. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, kejadian berlaku ketika mangsa sedang berada di tebing sungai untuk mengisi air ke dalam tong penyembur yang digunakan untuk meracun rumput di kawasan sawit dan sawah padi. Kejadian berkenaan turut disaksikan oleh isteri mangsa yang berada berhampiran. Reptilia berkenaan dilaporkan telah menyambar suaminya dan membawa mangsa ke lubuk sungai dengan anggaran jarak 200 meter ke hulu sungai. Penduduk kampung dilaporkan telah melakukan pencarian dan menemui bangkai seekor buaya namun tidak menemukan mangsa. Seramai 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong digegaskan ke lokasi kejadian untuk memulakan operasi mencari dan menyelamat bersama penduduk kampung dengan menggunakan 8 buah bot. Sementara itu, seorang pesara tentera Kemarau Adong yang dilaporkan hilang semalam ketika mencari sayur hutan di Taman Perpaduan di Kuching telah ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Padungan Tan Min Chai yang juga Komando Operasi Mencari dan Menyelamat memberitahu mayat mangsa dijumpai di dalam semak kira-kira pukul 10.30 pagi oleh pasukan unit dron polis Diraja Malaysia. Mangsa yang berusia dalam lingkungan 50 tahun telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mengesan mangsa telah dimulakan sejak semalam selepas pihak bomba menerima panggilan daripada pihak polis sekitar pukul 8.20 malam tadi sebelum ditangguhkan pukul 11.55 malam. Operasi diteruskan pukul 8 pagi tadi dengan bantuan unit anjing pengesan, pihak polis dan pasukan Angkatan Pertahanan Awam. Mangsa sebelum itu dilaporkan telah bersama-sama isterinya masuk ke Taman Perpaduan untuk mencari sayur hutan di kawasan tersebut kira-kira pukul 7 pagi semalam. Walau bagaimanapun, mangsa dilaporkan tidak kembali ke kenderaan mereka sehingga petang. Seorang lelaki berusia 47 tahun maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 2 buah kenderaan di Jalan Pen Borneo berhampiran ladang 3 Niah di Miri pagi semalam.
Ketua Polis Daerah Miri, Alexan Nanga Cabu dalam kenyataannya berkata kereta yang dipandu mangsa dilaporkan terbabas dan masuk ke laluan bertentangan sebelum berlanggar dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang datang dari arah Miri menghala ke Nia. Mangsa yang cedera parah meninggal dunia ketika menerima rawatan di klinik kesihatan Nia. Wanita berusia 38 tahun yang memandu kenderaan pacuan 4 roda pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Benar Samaring, terima kasih atas perincian itu. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Fokus Negeri di bawah Bayu, Hari Sukan Negara platform terbaik galakkan orang ramai, budayakan sukan dan riadah. Laporannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Hijam, silakan. Baik Nurul, pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN merupakan platform terbaik menggalakkan orang ramai, membudayakan sukan dan riadah sejajar usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata program itu juga seiring hasrat kerajaan memastikan rakyat sentiasa aktif dengan aktiviti sukan, rekreasi, kecergasan dan riadah. Menurut Dato' Haji Ji, Kerajaan Negeri sentiasa komited dalam pembangunan sukan dan atlet di negeri ini bagi memastikan mereka terus bersinar hingga ke peringkat antarabangsa. Jelasnya tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan 27.02 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan kemajuan sukan termasuk menjalankan kajian sains sukan bersama Universiti Malaysia Sabah dan agensi berkaitan. Dato' Haji Ji berucap demikian sempena HSN peringkat negeri Sabah 2023 di Kompleks Sukan Sandakan. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Belia dan Sukan Dato' Aaron Angin. Lebih 1,000 penduduk Sandakan memeriahkan Hari Sukan ini yang diisi hampir 30 acara sukan yang dilaksana sejak semalam. Di putatan HSN peringkat bahagian Pantai Barat yang disertai kira-kira 3,000 masyarakat setempat disempurnakan timbalan Ketua Menteri Dato' Insinyur Syahelmi Yahya merangkap Ahli Parlimen Putatan dan Adun Tanjung Keramat. Antara acara berlangsung termasuklah fun ride berbasikal 20 km, fun run 5 km, fun walk 2 km dan senam robik. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Syahelmi yang juga Menteri Kerja Raya Sabah menyambut baik pembentangan Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam untuk menyelesaikan proses tender bagi 19 pakej kerja projek Pen Borneo Sabah Fasa 1B bulan depan yang melibatkan jajaran 366 km dengan kos 15.7 bilion ringgit. Kita menyambut baik pengumuman tersebut dan berharap ianya akan dapat dilaksanakan. Untuk makluman bahawa pakej-pakej tersebut sebenarnya memang sudah tersedia, dokumen tender sudah tersedia, makmal pengurusan nilai juga telah dilengkapkan baru-baru ini. Jadi saya berharaplah ianya dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah dimaklumkan. Sehingga kini 3 daripada 15 pakej kerja projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah yang dilaksana telah siap. Ia melibatkan pakej 5A di Papar meliputi jalan dari Dongongon ke Simpang Jalan Papar Spur sejauh 11.39 km, pakej 15A di Tawau Sempurna dan pakej 27A dari Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan sejauh 18.1 km. Manakala bagi pakej 21A Jalan Lahad Datu Bypass dijangka siap sebelum akhir tahun ini. Berbaki 11 pakej lagi dijangka siap penghujung tahun 2025 atau 2026 tertakluk kepada kemajuan semasa pakej-pakej tersebut. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Aaron Angin turut menyambut baik Belanjawan 2024 khasnya terhadap pembangunan sukan yang diyakini turut memberi impak untuk Sabah. Jadi kita menyambut baiklah. Diharapkan ini Sabah akan mendapat manfaat daripada peruntukan itu. Walau bagaimanapun mungkin dia punya kuantum itu ada kurang sedikit, ya.
Kalau boleh mungkin pertengahan tahun depan kita minta tambah lagi sebab ada keperluan kita untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan sukan yang sudah lama yang memerlukan perbaikan naik taraf khususnya di kawasan luar bandar di Sabah. Belanjawan 2024 menyaksikan industri sukan tempatan memperoleh peruntukan keseluruhan RM184 juta. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB membina sebuah lagi pencawang pembahagian utama PPU Darau Fasa 1 di Nanam, Kota Kinabalu dengan kos mencecah RM23 juta. Majlis pecah tanah projek tersebut disempurnakan pengurusi SESB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Projek berimpak tinggi itu dilaksana demi kelangsungan bekalan elektrik sekaligus mengurangkan masalah gangguan bekalan elektrik serta mengukuhkan sistem pembahagian elektrik di pencawang masa utama PMU di kawasan Inanam. Daripada pencawang masuk utama dan diturunkan ini. Ya, jadi lebih dekatlah. Mana dia jadi pengguna-pengguna di sini khususnya industri akan dapat menggunakan bekalan elektrik dengan lebih baiklah, mana dia sudah punya akses lah. PPU Darau yang dijangka siap pada Januari 2025 mampu menyediakan kapasiti tambahan bagi menampung permintaan tinggi bekalan elektrik baharu sekitar Inanam dan Kelombong selain memperkukuh sistem pembahagian bekalan tenaga 11 kV di kawasan tersebut. PPU berkenaan juga akan dapat memindahkan sumber beban pembekalan tenaga elektrik sedia ada daripada PMU Inanam ke PPU Darau bagi mengelak berlakunya masalah lebih bebanan pada peranti elektrik statik di PMU Inanam. 300 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kota Kinabalu menerima bantuan penangkapan ikan Touch Point di bawah program peningkatan pendapatan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bantuan disampaikan pengurusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil sempena program Ramah Mesra Madani, pengurusi LKIM dan perasmian Pasar Nelayan Pasir Putih di Putatan. Ketika ditemui, Muhammad Faiz memberitahu bantuan ini bagi membantu nelayan B40 meningkatkan hasil tangkapan sekaligus dapat meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan. Selain itu, bantuan ini juga bagi meningkatkan kecekapan serta kemahiran nelayan ke arah peningkatan produktiviti sektor perikanan. Saya juga memberikan sumbangan touch point hari ini sebanyak 45 buah enjin kepada 5 orang nelayan yang layak. Mereka ni kita kategorikan sebagai golongan B40 yang enjin mereka rosak dan sebagainya, itu kita bagi sumbangan nelayan di kawasan Pantai Barat Sabah. Ini menerima dengan kos banyak RM450,000 daripada LKIM. Dalam pada itu, mengulas mengenai belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri semalam, Muhammad Faiz berkata pihak LKIM menyambut baik inisiatif kerajaan yang terus membantu golongan nelayan dengan mengekalkan peruntukan subsidi diesel serta allowance sara hidup nelayan. Kita ada lebih kurang 87,000 orang nelayan yang turun ke laut yang berdaftar dengan LKIM, dan dengan insentif yang diumumkan dalam belanjawan semalam amat kami hargai, kerana ini akan memberikan satu kekuatan kepada nelayan seluruh negara untuk meneruskan aktiviti tangkapan ikan ini. Orang ramai diajak memanfaatkan penganjuran Festival Silat Antarabangsa Sabah SISF 2023 yang berlangsung di Dewan Seri Putatan hingga esok. Adun Petegas Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahari berkata, festival itu berupaya merancangkan lagi aktiviti seni mempertahankan diri selain menyumbang kepada sektor pelancongan serta menjana ekonomi setempat. Menurut Datuk Awang Ahmad Shah, melalui festival ini orang ramai bukan sahaja berpeluang mempelajari ilmu perguruan, malah menghayati setiap hikmah dan falsafah ilmu yang diturunkan. Program ini bukanlah satu program yang kecil, kerana program yang bersifat antarabangsa. Persembahan Festival Silat Antarabangsa. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya tengok sudah mula berjalan dengan warm up, memanas badan lah, berjalan dengan baik.
Beliau berkata kepada RTM selepas merasmikan SISF 2023 di Putatan. Sementara itu, pengerusi penganjur SISF 2023 merangkap Yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Sabah, Awang Masri Kefli berkata, SISF 2023 merupakan simbol perpaduan dalam kepelbagaian yang bertujuan mempromosi dan memfokuskan kelestarian silat sebagai warisan negara yang perlu dipelihara dan dilindungi. Program ini kita terbuka kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa, etnik dan agamanya. Kita mengharapkan semua masyarakat, khususnya di sekitar Kota Kinabalu, dapat hadir bersama-sama untuk lebih mengenali dan mendekati silat. Karya Tu BKI oleh Nur Fahni Abal Mukam dan karya Aku, Seni dan Alam oleh Supinen Juhudin dipilih sebagai pemenang karya perdana Tahunan Negeri Sabah KPTNS 2023 bagi kategori C terbuka. Tu BKI merupakan hasil pengamatan lanskap pelancongan Sabah selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan kombinasi pemandangan matahari terbenam di Sabah itu yang diiktiraf sebagai antara 15 pemandangan tercantik di dunia. Manakala Aku, Seni dan Alam merupakan gabungan seni kaligrafi kad, seni kraft tangan dan seni dalam bahasa. Pemenang masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 dan sijil penghargaan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gus Salam sempena Majlis Perasmian Pameran dan Penyampaian Hadiah KPTNS ke-38 di Kota Kinabalu. Bertemakan Landscape Sabah, KPTNS merupakan aktiviti pengembaraan seni visual anjuran Balai Seni Lukis Sabah yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Pertandingan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu kategori A 7 hingga 15 tahun, kategori B 16 hingga 19 tahun, kategori C terbuka dan kategori khas. KPTNS 2023 mencatatkan penyertaan terbanyak sepanjang 30 tahun dianjurkan dengan 1,946 penyertaan serta 2,061 karya. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu untuk kali ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Hijam, terima kasih atas perincian dari Sabah itu. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESP menyambut baik sokongan Kerajaan Persekutuan bagi pencanaan tenaga solar hybrid dan pembinaan jaringan talian menghantar elektrik di selatan Sabah. Pengurusnya Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, ia bagi mengurangkan gangguan bekalan khususnya melibatkan kawasan pantai timur negeri itu. Sebenarnya ya memang ini satu hala tuju dia. Hala tuju mana dia kita ini menuju ke transisi tenaga yang renewable, mana dia kita menuju ke net zero. Ya, semua kita tertumpu kepada tahun 2050 yaitu net zero emission. Mana dia penjanaan kita semua pun bersih daripada karbon, no carbon emission ya. Cabaran kita ini dalam masa 47 tahun ini akan datang ini berapa tahun lagi? 20 lebih tahun ini. Bagaimana kita pastikan kita ada cukup penjanaan yang stable. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SESP Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar berkata, kerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga juga dijalin bagi membina sistem penyimpanan tenaga bateri yang dijangka siap dalam tempoh 6 sehingga 8 bulan. So selepas itu juga kita akan melihat pada projek solar lagi, last solar scheme pada tahun 2025 lah dalam perancangannya sebanyak 200 megawatt. So dengan adanya ini kita akan dapat mampu mengatasi kekurangan kapasiti penjanaan ni lah. Itu pelan kita dalam tempoh 2 tahun ni lah. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Agenda membasmi rasuah menjadi tumpuan utama Kerajaan Perpaduan Negeri 9. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Azrina Kamarudin. Silakan Azrina.
Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu, terutama kaki tangan awam yang terlibat gejala rasuah. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, beliau akan memastikan agenda membasmi rasuah menjadi agenda utama Kerajaan Perpaduan. Beliau juga mahukan pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan bebas daripada rasuah. Saya sebagai pemimpin utama negeri ini, saya akan membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak SPRM untuk memastikan setiap peringkat dalam Kerajaan Negeri Sembilan, termasuk dalam agensi, JLC dan PBT di setiap daerah dipantau dengan ketat. Beliau berkata demikian pada program Semarak Anti Rasuah sempena sambutan ulang tahun SPRM ke-56 2023 di Seremban. Datuk Seri Aminuddin turut meneliti laporan Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2022 yang menunjukkan skor Malaysia pada tahun lepas adalah 47 mata dengan kedudukan tangga ke-61 berbanding skor 53 mata dengan kedudukan ke-51 pada tahun 2019. Ia menunjukkan berlaku penurunan ketara berdasarkan beberapa faktor, terutama kestabilan politik negara sepanjang tempoh tersebut. Penganjuran Festival Gendang Silat Tradisi Negeri Sembilan FestJazz antara platform mempromosi dan mewariskan seni bela diri itu terutama kepada generasi muda. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, menerusi penganjuran festival itu, beliau berharap kebudayaan gendang silat dapat dimasukkan ke dalam kurikulum di peringkat sekolah dan kalender aktiviti pelancongan negeri, agar tradisi itu dapat terus dikekalkan sekaligus memastikan seni silat terus berkembang. Gendang silat bukanlah sekadar seni pertunjukan seni bela diri, tetapi ia merupakan warisan tradisi yang sangat berharga. Ia mencerminkan keindahan seni tempur tradisi Melayu dan juga suatu bentuk seni yang penuh dengan keanggunan dan kekuatan. Beliau berucap demikian pada Festival Gendang Silat Tradisi Negeri Sembilan 2023 di Seremban. Festival itu merupakan anjuran Persatuan Seni Silat Gabungan Jempol PSSGJ membabitkan 320 peserta berusia lingkungan 8 hingga 35 tahun. Dalam usaha memperkasakan wanita dari Sabah dan Sarawak, Pasar Tamu Dayak di Negeri Sembilan dapat memupuk semangat bersatu padu dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Inisiatif itu membantu golongan wanita khususnya menjana pendapatan serta mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak yang berhijrah ke negeri ini. Menurut penaung Pasar Tamu Dayak, Suri Anak Selutan, pelbagai produk tempatan dari dua negeri tersebut berjaya menarik orang ramai untuk hadir ke pasar itu. Bukan sahaja menerima kunjungan daripada anak jati dua negeri itu, malah Pasar Tamu Dayak turut mendapat sambutan pelbagai kaum dan bangsa penduduk di semenanjung Malaysia. Tamu Dayak kita ni menerima pelbagai kaum pengunjung yang datang ke tamu, daripada kaum Cina, India, kaum Melayu. Di situ kita boleh harmoni suasana pengunjung yang datang kepada tamu Dayak kita ni. Dengan objektif penganjuran bagi memperkenalkan budaya, makanan dan juga kraftangan dari dua negeri berkenaan, ia memberi peluang orang ramai merasai suasana dan pengalaman baru ketika berkunjung ke pasar itu. Antara produk yang ditawarkan seperti ayam pansuh, buah dabai, buah tarap, mi kolok dan banyak lagi. Ada juga yang dari Semenanjung ni beli nak merasa makan kan. Apalagi batu dabai ni, dia yang istimewa dia kalau kita bawa dari sana sendiri, dia masih fresh sampai sini.
Masih fresh. Lepas tu yang orang datang beli dekat kita ramai. Dekat Seremban ni memang ada juga yang jual laksa Sarawak, mi kolok, tapi oleh kerana ada pasar ni ada macam-macam lagi makanan juadah Sarawak yang ada di sini, jadi boleh melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman lah. One of my friend dia introduce saya di Rahang Square, dia cakap. Jadi ada tempat yang barang Sabah Sarawak. Jadi saya pun interested lah kerana nak rasa apa dia punya makanan, apa dia punya feel, semua lah. Jadi first time I bring my family come and totally different, yang makanan yang beza dan rasa baik lah. Pasar Tamu Dayak menawarkan suasana negeri di bawah bayu dan juga bumi kenyalang. Kepada anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengunjungi kedua-dua negeri berkenaan, anda boleh hadir ke sini. Dan bagi anda rakyat Sabah dan Sarawak, anda boleh datang ke sini untuk mengubati rindu pada kampung halaman. Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Azina, terima kasih atas perincian dari Negeri Sembilan itu. Kementerian Pertahanan berusaha mencari inisiatif baru selain memperkasa skim bantuan sedia ada bagi meningkatkan kualiti hidup veteran Angkatan Tentera. Di Pontian, sebanyak 20 hingga 30 permohonan diterima Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV bagi bina baharu dan baik pulih rumah veteran ATM. Timbalan Pengerusi JHEV Ahmad Safar berkata, sejak 2021, 3 rumah baru telah dibina dan diserahkan kepada veteran ATM dan balu yang layak. Ada setengah veteran memang bernasib baik, tetapi kebanyakan dia berpendapatan di bawah paras, di bawah paras kemiskinan. Jadi number of veteran yang di bawah paras kemiskinan ini terlalu ramai sebenarnya. Cuma ada setengah-setengah daripada mereka dia rasa malu-malu. Tapi kita sebagai pengurusi di daerah, kita akan mencari siapa-siapa veteran yang kita rasa layak, kita akan bantu mereka. Sementara itu, inisiatif Rumahan Veteran ATM disambut baik penerima. Terima syukur dan terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga pada ketua cawangan saya yang uruskan, Datuk Wan Abu Bakar, kemudian kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran Johor Bahru, terus kepada Jabatan Hal Ehwal Kuala Lumpur. Terima kasih yang tidak terhingga bagi saya sebiji rumah baru. Bukan yang separuh tu kan, sebiji terus saya dapat. Terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah dapat menerima bantuan rumah ni. Sangat-sangat bersyukur. Terima kasih banyak kepada yang membantu saya. Program kerjasama era di antara JHEV dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB melibatkan 2 peringkat bantuan, iaitu subsidi RM20,000 di bawah skim Rumah Mesra Rakyat. Manakala peringkat kedua, bantuan perumahan JHEV berjumlah RM65,000 di Semenanjung dan RM75,000 bagi Sabah dan Sarawak. Saingan Kemuncak Bintang Klasik 2023 malam ini menyaksikan 6 sitara berentak menampil bakat nyanyian masing-masing bagi merebut gelaran juara. Baik, kita bersama Nur Hela Razali langsung dari Auditorium Seri Angkasa Puri Kota Media bagi melihat persiapan akhir acara gemilang itu. Hela, teruskan dengan laporannya. Okey, terima kasih Nurul, dan kini saya berada di atas pentas Kemuncak Bintang Klasik 2023 yang akan menampilkan 6 sitara dari negeri Terengganu, Sabah, Kedah, Johor dan Melaka. Ke-6 sitara yang bakal bertanding malam ini akan menyanyikan 2 buah lagu Malam Segar, 1 berentak rancak dan 1 lagi berentak perlahan. Saya kini tidak keseorangan dan saya bersama dengan penerbit Bintang Klasik 2023 Asdiana Muhammad Ali. Assalamualaikum Asdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Boleh tak kali ini kongsikan kelainan apakah yang bakal ditampilkan dalam Bintang Klasik malam ini? Baik,
pertama kali Bintang Klasik 2023 disiarkan secara langsung dari Auditorium Seri Angkasa Puri Kota Media ini, dan pastinya Perasan tak dekat belakang ni? Hadiah utama yang bakal dimenangi oleh juara Bintang Klasik 2023, motosikal daripada sumbangan daripada DRB Highcom. Pastinya menanti juara Bintang Klasik 2023 selain kelainan yang bakal ditonton secara langsung menerusi TV2 9 malam nanti. Okey, selain itu boleh tak kongsikan juga dengan penonton-penonton kat luar sana, apakah hala tuju bintang ataupun juara-juara Bintang Klasik pada malam ini? Baik, dan syarat penyertaan Bintang Klasik 2023 ini berumur berusia 18 hingga 30 tahun, dan pastinya mereka ni muda-muda belaka. Pastinya Radio Klasik dan juga RTM sendiri ada perancangan yang begitu teliti khususnya dalam kalangan muda ini untuk meneruskan minat mereka dalam menyanyikan lagu-lagu klasik, lagu-lagu malar segar pada masa akan datang. Okey, kalau begitu boleh tak kita kongsikan apakah harapan yang Azdiana harapkan sendiri untuk kemuncaknya pada malam ini? Baik, saya juga mewakili pengurus Radio Klasik iaitu Encik Fatil Hidayat Ghazali dan juga seluruh kru penerbitan Radio Klasik. Bintang Klasik 2023 mengharapkan kemuncak Bintang Klasik 2023 pada malam ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan daripada seluruh pendengar Radio Klasik khususnya, dan sekaligus melahirkan generasi muda yang mampu menyanyikan, membawakan lagu-lagu irama Melayu malar segar ini dengan lebih baik dan begitu sempurna sekali lah. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian saya daripada Auditorium Seri Angkasa Puri Kota Media, dan jangan lupa kita sama-sama saksikan kemuncak Bintang Klasik 2023 pada pukul 9 malam ini saluran TV2 dan juga besaran di Radio Klasik, dan boleh tonton melalui RTM Klik. Kita kembali bersama Nurul. Ila Razali, terima kasih atas perincian itu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menyifatkan Belanjawan 2024 mampu memacu negara ke arah sebuah negara berinovasi, berteknologi tinggi dan memperkasa ekonomi digital. Pengurusnya Tan Sri Muhammad Salim Fatihuddin menyatakan SKMM akan terus komited memastikan agenda pertumbuhan ekonomi digital negara dapat memperkasa rakyat ke arah literasi digital yang tinggi. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM tidak ketinggalan mengalu-alukan peruntukan RM2.849 bilion bagi pelaksanaan pelbagai inisiatif komunikasi, pendigitalan serta sokongan kepada bakat-bakat dan projek kreatif tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, RTM menyambut baik keprihatinan kerajaan dalam menghargai bakat-bakat dengan peruntukan sebanyak RM160 juta bagi pembangunan industri kreatif negara. Peruntukan tersebut pastinya dapat diterjemah sekaligus melahirkan lebih ramai pemain industri berkaliber untuk merancangkan lagi penghasilan kandungan yang bermutu dan berkualiti tinggi untuk RTM. Bagi kumpulan My Creative Ventures, My Creative, peruntukan RM160 juta untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bertepatan dengan keperluan pemain industri kreatif tanah air. Peruntukan tersebut pastinya akan merancangkan industri kreatif dengan membangunkan bakat tempatan, meningkatkan kemampanan ekosistem serta membina momentum pertumbuhan. Cyber Security Malaysia pula akan memanfaatkan peruntukan RM60 juta bagi melaksanakan pembangunan rangka kerja pengujian keselamatan cyber 5G serta kepakaran ketempatan terhadap teknologi 5G sebaik mungkin. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Teknologis Dr. Amiruddin Abdul Wahab, pihaknya akan memastikan peruntukan tersebut akan memperkuat keupayaan teknikal selain memperkasa inisiatif dan program keselamatan cyber. Bagi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, peruntukan RM60 juta di bawah dana kandungan digital DKD dan RM90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive FIMI amat dinanti-nantikan. FINAS berharap melalui peruntukan tersebut menjadi pemangkin semangat selain membantu pertumbuhan ekonomi dan budaya negara. Insentif awal RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah mendapat respons positif. Malah keprihatinan kerajaan menyimak semula skim gaji dan elon tetap penjawat awam yang kali terakhir dilaksanakan pada 2012 juga dianggap langkah tepat.
Insentif yang kerajaan bagi ni sangat bermakna lah. Dia dapat membantu dalam mengurangkan, orang panggil, kita kan sekarang ekonomi makin, yelah barang makin naik. Ekonomi tu macam susah sikit lah. Lagi-lagi untuk kami yang pejabat awam ni, kalau yang gaji yang agak rendah ni. Jadi sangat bermakna lah. Terima kasih sangat. Bajet 2024 kali ini sangat-sangat meyakinkan kita sebagai seorang penjawat awam, walaupun kita berstatus kontrak, tapi dapat juga inisiatif ataupun one off yang telah pun diumumkan sebentar ini sebanyak RM2,000. Yang ini orang kata tidak membebankan kita. Mungkin ada yang gaji kecil, ada yang gaji besar kan. Selaku pegawai kontrak ni dia ada pelbagai gaji kan, mengikut status dan juga grade kerja masing-masing. Jadi ini salah satu sesuatu yang cukup membanggakan kita lah. Sebagai penjawat awam, terlebih dahulu saya sangat bersyukurlah sebab kerajaan Madani memberikan insentif RM2,000 menjelang tahun depan. Meskipun seperti mana Perdana Menteri sebutkan tadi, penyelarasan gaji bagi penjawat awam masih dalam proses penelitian. Kami sebagai penjawat awam juga mengharapkan satu perkara yang baik berlaku dalam proses penelitian tersebut. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan yang prihatin terhadap penjabat awam dengan pemberian insentif RM2,000. Dengan RM2,000 tu untuk kegunaan keluarga dan anak-anak. Terima kasih. Bekuah Langkah Suka atau Kenduri Masyarakat Melayu, Langkah Suka diangkat sebagai tema penganjuran pameran After Monsoon 2.0 Gastronomi Langkah Suka di Tumpak Kelantan. Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Pameran Gabungan Seniman Malaysia dan Thailand ini mengangkat warisan budaya tempatan menerusi keunikan warisan makanan. Sekaligus mengimbau kehidupan masyarakat Langkah Suka kepada generasi baharu. Matlamat untuk projek kali ini adalah untuk membawa kembali kenangan masyarakat terhadap sejarah Langkah Suka, terutamanya di daerah sini, dengan mengundang para seniman daripada Patani dan juga rakan-rakan seniman kita daripada Borneo, itu kumpulan. 10 menu antaranya sambal pepijat, ikan keli gulai kadok dan budu kelapa muda disediakan secara gotong royong oleh 300 peserta. Langkah Suka membuat peta peperangan mereka di atas makanan, dan apa yang kita makan tadi itu adalah bagaimana kita boleh tengok gunung di tengah-tengah, bukit di tengah-tengah, lepas tu ada pemanah di situ di sini. Itu adalah sebab rancangan peperangan bagi kerajaan orang-orang Langkah Suka, dan selepas makan maka tiada kesan lagi. Pameran anjuran warna art galeri dan fikir event dengan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Balai Seni Negara itu antara usaha mempromosi dan melestarikan Tumpat sebagai destinasi pelancongan budaya yang unik. Yang tujuan matlamat utama kami adalah bentuk kesefahaman di region ini, di rantau Tenggara Asia ini, bahawasanya kita sebahagiannya kita bersama-sama hidup zaman dahulu kalanya dalam satu budaya yang sama. Jadi kenapa dipilih Langkah Suka? Sebab Langkah Suka itu memang tertulis, memang wujud dalam catatan-catatan sejarah, dan ia sebahagian daripada kebudayaan di rantau Tenggara Asia kebenauan. Baik, pameran After Monsoon 2.0 yang kali ini mengangkat keunikan makanan ataupun tradisi yang disajikan oleh masyarakat Langkah Suka ketika dahulu, iaitu yang dikenali sebagai Bekwah Langkah Suka, di mana di hadapan saya ini terdapat pelbagai hidangan yang ketika dahulu dinikmati oleh masyarakatnya, dan saya rasa yang paling menarik perhatian saya adalah budu yang dihidangkan di dalam kelapa muda ini, dan saya rasa warisan ini wajar diketahui ataupun diperkenalkan kepada generasi baru ketika ini. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Pemimpin dan rakyat di Kedah menyifatkan Belanjawan 2024 sebagai menyeluruh dan mementingkan kebajikan rakyat, terutama golongan petani, pesawah dan keusahawanan. Kenaikan sumbangan tunai rahmah SCR yang diumumkan antara paling mencuri tumpuan dan sifatkan sebagai tepat pada masanya. Banyak-banyak manfaat yang saya boleh lihat adalah termasuk kepada bantuan keusahawan untuk anak muda,
banyak inisiatif lah telah untuk dari segi pertanian, dari segi beras, petani beras, kelapa sawit dan juga banyak lagi manfaat telah diberikan dan disukan juga kepada wanita. Jadi saya rasa kali ini bajet yang kali ini dia merangkumi semua. Kita rasa kita ada bahagiannya untuk orang Kedah, bahagiannya untuk juga untuk masyarakat etnik untuk menaikkan kita punya pembelajaran dalam bahasa dan sebagainya. Saya ada nampak di dalam bajet itu ada. Jadi satu kelebihan juga diberi oleh Yang Amat Berhormat dalam bajet kali ini untuk kepada etnik-etnik yang ada di dalam negeri Kedah dan sebagainya. Jadi sesuailah. Terima kasih banyak-banyak untuk bajet kali ini memang untuk keseluruhan rakyat dapat mengecapi keistimewaan ini. Alhamdulillah lah. Dengan kenaikan ni sangat-sangat membantulah bagi golongan yang memerlukan. Anak saya 3 orang. Ya, sangat-sangat membantu untuk keperluan dan kadang-kadang untuk pembelajaran kecemasan. Kiranya kita memang dapatlah bantuan bantuan tu tiap-tiap ada penamaan lah. Ini bagus dah. Lagi tambah lagi. Alhamdulillah lah boleh tambah macam boleh untuk income untuk keluarga lah tiap-tiap ni kan boleh support lah kan. Saya sekarang pun dah anak dah 2 orang sekolah. Yang lain alhamdulillah lah kakak pun dah kerja boleh bantuan lah boleh support bantu lah. Betul sikit-sikit lah. Betul sikit-sikit lah. Bajet yang bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Maknanya teks yang dikenakan itu adalah kepada golongan atasan dan golongan pertengahan dan bawahan itu dapat menikmati pulangan tersebut. Dan khususnya di peringkat belia sendiri, saya melihat di peringkat belia di setiap kementerian faktor belia itu ada. Ya, contohnya di Kementerian Belia Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan semua kementerian-kementerian yang lain, elemen belia itu tetap ada di dalam bajet. Dan untuk belia sendiri saya melihat kerajaan tidak hanya ingin memberikan wang secara terus, tetapi kerajaan ingin membentuk sahsiah diri belia dan memberikan ilmu yang cukup kepada belia supaya menjadi golongan generasi penerus yang lebih mantap. Baik saudara, pembukaan kawasan perindustrian berteknologi tinggi di Korean menyemarakkan lagi usaha kerajaan negeri untuk memajukan daerah tersebut sebagai pusat industri negara. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, selain itu ia juga akan mempercepatkan proses pembinaan loji rawatan air LRA di Utara Perak bagi memenuhi keperluan pengairan padi di wilayah berkenaan. Menurutnya, beberapa kawasan sesuai untuk pembangunan itu akan dikenal pasti dengan mengambil kira kos pengambilan tanah selain kedudukan strategik dengan kawasan pelabuhan dan lapangan terbang. Syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kebetulan semasa kita berbincang dalam mesyuarat Bord PKNP, kita sudah mengenal pasti beberapa kawasan yang berpotensi untuk kita bangunkan New Industrial Park. Tetapi dengan pengumuman semalam, dia tak cukup dengan tanah 100 ekar. Kita peringkat awal kita kenal pasti sebidang tanah 100 ekar. Okay? Tapi dengan pengumuman ini saya lihat dia memerlukan sekurang-kurangnya 1000 ekar tanah. So kita kena lihat semula. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh. Sementara itu, Kerajaan Perak akan memperhalusi saranan Perdana Menteri mengenai pengurangan duti hiburan. Kita mengambil kira saranan itu, tapi kita akan perhalusi dalam mesyuarat Exco untuk melihat kesan dia. Kerajaan negeri pun secara kebetulan sedang memperhalusi speed ataupun bajet untuk Perak pada 2024 nanti. Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah buat hari ini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan paduhi harapan. Assalamualaikum.